Hari ini merupakan hari Selasa dan segmen kesihatan kita bawakan. Pada kali ini satu topik yang menarik kita bawakan untuk bis kita. Ada di antara ketani akan mungkin macam ijab juga mendengar tentang kesihatan ini. Ada yang orang dah mau di-remind atau diingati tentang kepentingannya ketani menjaga kesihatan. Tetapi kali ini kita bawakan satu segmen mengenai diabetes dan juga buah pinggang. Betul, dan alhamdulillah pagi ini kita telah pun menjemput seorang pegawai perubatan renal iaitu Yang Mulia Dr. Nurhanisah binti Haji Johan, iaitu pegawai perubatan renal Jabatan Perkhidmatan Renal. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Alhamdulillah, apa khabar? Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas undangan untuk segmen kesihatan pagi ini. Dan kami berbesar hati menerima kedatangan doktor sendiri kerana ini adalah satu isu yang sememangnya harus diketengahkan. Kerana orang ketanian ini mudah lupa. Mudah lupa. Mudah taking for granted kesihatan ketanian dan kita percaya saja di tahun 2021, tahun 2020 dengan adanya pandemik COVID-19 ini, ketani lebih fokus ketani bukan kepada yang lain tetapi fokus yang paling besar, paling berat sekali ialah tentang kesihatan. Kesihatan tani, menjaga kesihatan ketani dan sebagainya. Dan antara orang yang, kalau saya tidak silap ni doktor, antara orang-orang yang sememangnya berisiko tinggi ialah mereka yang mempunyai penyakit-penyakit seperti penyakit kanser, berisiko tinggi untuk COVID-19 inilah. Jangkitan dan mempunyai risiko yang tuanya tu orang. Dan buah pinggang dan sebagainya. Jadi mungkin doktor kali ini tadi memfokuskan tentang buah pinggang ya, dan juga sangkutannya ialah mengenai diabetes. Dapatkah doktor mungkin berikan mukadimah kepada penonton tadi di Rampai Pagi berkenalan dengan organ buah pinggang ini? Silakan. Assalamualaikum. Saya Dr. Nurhanisah dari Jabatan Perkhidmatan Renal Kementerian Kesihatan. Saya mahu sedikit sebanyaklah menerangkan mengenai buah pinggang ini. Tapi sebelum itu lebih baik saya terangkan kenaan dan keadaan di Brunei ni. Macam mana tu keadaan? Di Brunei ni kalau dikirakan kalau dilihat di seluruh dunia, 1 dalam 10 individual mempunyai masalah penyakit buah pinggang yang kronik. So kalau dikirakan, kalau ikutnya orang population Brunei ni 400,000 so kalau kirakan 40,000 orang mempunyai penyakit buah pinggang. Nganya ndak kami tahu. Mungkin orang berjalan-jalan di luar, di siring-siring kita ni ndak tahu. Tapi apa yang kami tahu dalam statistiknya orang yang datang ke klinik buah pinggang kami ada dalam 3,000 orang. Ya, 3,000 orang di pesakit negara Brunei Darussalam. Di negara Brunei seluruh adalah ke 4 daerah. So dalam 3,000 orang ini, kalau kami lihat 881 adalah pesakit buah pinggang tahap akhir. Maksudnya tu orang ini memerlukan satu cara untuknya orang mengganti fungsi buah pinggang itu. Sama adanya orang hemodialysis, cuci darahnya orang Brunei cuci air, that one is peritoneal dialysis, ataupun pemindahan buah pinggang. So 881 orang ini kirakan ramai untuk negara kami yang kecil ini. So ia penting sebenarnya untuk kami orang bercakap tentang penjagaan buah pinggang ini. Jadi doktor, kami ingin mengetahui juga mengenai dengan antara punca utama penyakit buah pinggang ini. Macam mana doktor? Kalau kami lihat statistik daripada kami punya registry collection yang kami buat setiap tahun 57% daripada pesakit buah pinggang kami itu adalah disebabkan oleh kencing manis, nombor 1. Nombor 2, tekanan darah tinggi. Dan kalau kita tanya pesakit-pesakit kencing manis saya, memang orang cakap, doktor, saya ada kencing manis. Ada kita tekanan darah tinggi, ada juga. Ya, sama-sama tu dorang itu. So dengan adik-beradik, so kalau dorang ada kencing manis, tambah lagi ada tekanan darah tinggi, so risiko mereka untuknya orang penyakit buah pinggang ini lebih tinggi. So ia terpaksa mesti dijaga benar-benar. Adakah penyakit buah pinggang ini akan wujud tanpa ada nyata orang macam mana dengan adanya penyakit-penyakit ini, jadi barulah ada wujudnya penyakit buah pinggang, ataupun adakah penyakit buah pinggang ini boleh wujud dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada buah kencing manis ataupun tanpa ada tekanan darah tinggi? Biasanya macam mana ni doktor? Biasanya kalau ikut adalah memang ada punca-punca lain masalah buah pinggang. So ada yang dari segi genetik, dari segi macamnya orang keturunan, ada dari seginya orang kalau badan sendiri itu mengattack the buah pinggang itu. Macam autoimmune. Autoimmune, yes, that is lurus. So macam badan itu sendiri
orang mengacau buah pinggangnya. Mengacau buah pinggangnya. So itu perkara-perkara orang yang indah dapat kami reverse. So apa yang kami dapat buat ialah yang indah dapat kami reverse satu, orang kami cuba kawal dengan perubatan supaya indah fungsi buah pinggang itu merosot sampai lebih teruk. Tapi bagi yang macam masalah macam kencing manis, tekanan darah tinggi, dapat kami buat bahasa satu. Because orang dari segi macam penyakit-penyakit yang tidak berjangkit dan yang boleh orang dicuba dielakkan. Lahirnya daripada amalan dan tersebut. cara hidup seseorang itu. Iya. Jadi kita akan berbicara lebih kepada fungsi buah pinggang ya. Jadi doktor boleh terangkan bersama dengan penonton kita sedikit berkenaan dengan apa kepentingan. Pasti mempunyai penting pula sebenarnya buah pinggang. Tapi ada kita boleh berkongsi dengan kepentingan. Buah pinggang kami ini ia mempunyai banyak fungsi sebenarnya, tapi fungsi utama buah pinggang kami adalah untuk membersihkan darah kami. Itu satu. Dua, buah pinggang kami itu menolong mengawal kandungan air dalam badan kami. So kalau buah pinggang itu mengalami kerosakan, ia tidak dapat mengawal tu jumlah air itu. So sekiranya macam seorang pesakit itu ia minum mungkin 2 liter air lah dalam sehari, tapi ia dapat berkamih hanya 1 liter. So ada kelebihan air 1 liter yang dalam badan, ia akan menahan saya dalam badan. So mungkin lama kelamaan kami akan nampak kaki pesakit itu bangkak. Dan atau mula orang macam kenapa kalau berjalan ngalih. So artinya air itu mula berkumpul dalam sel-sel dalam badan. Dapat dikomen sedikit ni, kadang-kadang apabila air terlalu banyak berkumpul dalam badan, itu akan ada risiko penyakit jantung. Mungkin ada kaitannya? Macam mana doktor? Dari segi kaitan dengan jantung, kalau kirakan water retention dalam badan. Penyakit buah pinggang ni, ia selalunya ada kena-mengena dengan masalah jantung. So orang ni macam kawan-kawan je lah. Air dengan tebing. Sebab kalau buah pinggang dia dapat mengeluarkan air, artinya kami punya jantung mesti bekerja keras untuk mengeluarkan, orang mempam air ekstra dalam badan. So kalau jantung kami lemah, dan buah pinggang mesti orang cuba membuat membuat kerja yang jantung dah dapat support. So dorang ni bekerja sama. Jadi dalam mungkin pengetahuan doktor sendiri, penjagaan buah pinggang ini sebenarnya cara untuk kita ni mengurangkan risiko kita ni ialah kita ni melihat penjagaan kesihatan kita ni secara holistik, bukan hanya tentang memfokuskan tentang buah pinggang sahaja, tetapi mungkin daripada segi perubahan segi makanan, penjagaan penjagaan darah tinggi kita ni dan pengambilan gula dan sebagainya. Jadi apa komen daripada doktor tentang ini? Lurus pulang tu, sepatutnya cara penjagaan kesihatan kami sepatutnya secara holistik. Memang untuk orang kalau mencegah penyakit buah pinggang ini, pertama kali kami mesti orang menjaga tekanan darah tinggi kami. Menjaga kawalan orang gula supaya tidak terlampau tinggi. Dan memakan makanan yang seimbang, menjaga kesihatan kami. Sepatutnya kita ni macam lebih aktif melakukan kegiatan aktiviti dan senaman untuk tidak merokok. Lagipun lagi satu perkara ialah untuk mengelakkan atau mengambil ubat-ubatan yang indah perlu. Semacam ubat penahan sakit yang sangat kuat yang tidaknya orang bukan dinasihatkan oleh doktor, orang ambil dari tempat-tempat itulah hanya orang private. So anda kami galakkanlah. Ya. Dan doktor, saya juga ingin bertanya mengenai dengan bolehkah indah pengambilan suplemen menyumbang kepada masalah buah pinggang ni macam mana? Berkenaan dengan suplemen, ini soalan kita ni mendengar tu. Mendengar tu. Doktor ni mendengar. Ini kami shoot saja ni ke doktor saja. Sebab soalan ni bukan dari kita saja. Kalau kami di klinik memang sampai pesakit pun bawa suplemen, doktor boleh saya makan ubat ini. Ya kami jangan mahal saja kita bayar. Sebab yang masalah dengan suplemen-suplemen ini, terutama sekali pesakit yang macam memang ada masalah kesihatan sudah. So memang pesakit kami ini ia memakan sudah ubat-ubatan khusus yang diberikan dari hospital. So kalau diorang memakan suplemen yang kami tidak tahu asal usulnya, kami takut ada orang interaksi daripada ubat-ubatan suplemen itu dengan ubat-ubatan khusus di hospital. Itu satu. Dua, suplemen-suplemen ini adakah
orang Perlu. Is it extra saja sebab pesakit kami selalunya makan 7-8 biji ubat dalam satu hari. Apatah lagi kalau tambah suplemen yang kadang-kadang sampai 2-3 biji saya rasa tidak perlu. Sebab suplemen-suplemen ini kalau kami tidak tahu apa asal usulnya, yang kami takutkan ialah ia ada orang kesan yang buruk pulang arah buah pinggang. Bukan pulang menolong buah pinggang itu lebih baik, tapi membuatkan buah pinggang lebih bekerja. Kadang-kadang apabila kita memikirkan tentang suplemen, ini yang saya faham mengenai suplemen. Suplemen ini ialah gantian makanan. Dan kadang-kadang kita ini perlukan suplemen kalau kita ini makan makanan yang seimbang dan memang pun yang disarankan. Kalau misal kata kadang-kadang suplemen itu kurang vitamin C. Apa kurang vitamin C? Kalau dari diet kita ini seimbang, tadi makan buah dan sebagainya, ataupun sudah mencukupi keseharian kita ini. Mungkin doktor dapat mengomen sedikit? Dari segi macam yang penting lah untuk menjaga kesihatan, memang makanan seimbang itu penting. Bagi macam memang dah dinafikan lah kalau dari segi suplemen, kalau macam vitamin itu ada pesakit macam orang nada berselera makan. So mungkin kami akan bagi suplemen yang dari itulah yang khusus dari hospital kami. Tapi kalau kami bincangkan pasal suplemen yang dibeli di kedai, yang dah tahu apa campuran-campurannya, atau kami dah galakkan masih. Kebanyakan banyak ni yang berjual masa ni. Banyak berjual. Ada yang orang suplemen untuk kurus lah, suplemen untuk wanita, pemutihan dan sebagainya ya. So suplemen yang terutama sekali yang kami takut lah, especially suplemen-suplemen yang untuk menguruskan badan. Suplemen-suplemen yang orang banyak janji-janji manis katanya boleh menghilangkan kencing manis. Ada sedikit Aisyah sana tu janji manismu. So ada ubat-ubat macam memang pesakit tanya, doktor ubat ani ba? Ya cakap boleh atau boleh hilang kencing manisku, and then boleh fungsi buah pinggangku tu balik semula normal. So paksa kami terangkan lagi arah pasien kami ni. Kami kalau buah pinggang kita tu rosak sudah lama, sudah lebih daripada 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sampai setahun sudah, dan disebabkan oleh kencing manis, kalau kan di reverse satu tidak dapat. Okay, ubat-ubatan yang kita makan atau ngalis ya kita makan. Sebab macam memang kalau kerosakan itu sudah berlaku, kan di reverse itu tidak dapat. So apa yang dapat dibuat ialah untuk menjaga saja buah pinggang itu supaya tidak merosot. Baik, Doktor, jadi kita akan berbalik semula mengenai dengan topik kita pada pagi ini, iaitu mengenai dengan bagaimana kencing manis menyebabkan kerosakan buah pinggang. So memang kami ni kalau di klinik memang nyanyah lah kalau akan menasihatkan pasal kencing manisannya. Kencing manis nyanyah pun mau ada yang mau mendengar atau tidak? Kami nyanyah juga sebab mesti kadang-kadang mesti balik-balik mesti balik-balik. Sebab kadang-kadang mungkin pertama kali diorang cakap apa doktor ini dah cakap apa-apa. Tapi kadang-kadang sudah kali kedua, kali ketiga ada sesuatu yang orang klik dalam diorang punya pikiran, dan diorang akan cuba mula berubahlah. Apabila kami cakap pasal kencing manisan ya, selalunya kami ingat pasal kadar gula yang terlampau tinggi, yang indah terkawal di dalam badan. So apa yang terjadi ialah kalau gula ni terlampau tinggi dalam kami punya darah lah, ia akan mengacau sel-sel darah urat darah yang kecil di dalam badan. So urat-urat darah yang kecil dalam badan ni selalunya ada dua tempat yang selalunya the vessel yang orang selalu tahu dalam mata sama buah pinggang mereka. So kalau sentiasanya orang gula tu dah terkawal lah, balik-balik tinggi, balik-balik gula ni mengacau urat darah ni. So ia punya kerosakan itu perlahan-perlahan. So pada tahap awal masalah yang mengacau-ngacau ni tidak nampak apa-apa. Mungkin pesakit tu jalan-jalan, ada simptom apa. Nganya selalunya kalau masalah buah pinggang disebabkan oleh kencing manis ni 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian lepas pertama kali dorang tahu dorang ada kencing manis, baru akan nampak kesan sampingan arah ia punya buah pinggang itu. So ia dah berijab. So sudah 10 tahun berlalu, kerosakan itu malar ada buah pinggang itu, kan menyelamatkan buah pinggang itu payah. Sebab kerosakan itu sudah terjadi. Itu pasalnya dari awal pencegahan itu penting. Dari awal dorang tahu kencing manis itu dorang ada, dari awal itu dorang mesti jaga gula dorang supaya kesan yang sikit-sikit ini indah berlaku bah. Sebab mau ada penyesalan. Pernah juga saya mendengar tentang satu statement ataupun satu frasa leaking protein. Mungkin dapat dikongsikan sedikit? Ini leaking protein ni kalau di klinik kami lah banyak pelantau paksa kami menerangkan arah pasien kami tapi secara tu supaya layman's term. Layman's term. So yang kami
Selalunya soalannya macam ni, kami tanya pesakit kami, kita punya air kencing berbuyah ke tidak? So patient kami cakap, oh doktor berbuyah saja ya. Macam sabun kan? Patient cakap, ya macam sabun. So kami terangkan, itu sebenarnya protein dalam air kencing kita. Okay, air kencing kita ni sepatutnya maksudnya ada kebocoran. Lurus tu. Jadi maksudnya kalaupun itu tapi tidak semestinya buah pinggang kita ni rosak. Selalunya kalau kami nampak protein dalam air kencing itu, artinya ada sesuatu berlaku arah filter buah pinggang kami. So kan sistem buah pinggang ini ia membersihkan darah kami. Ia juga membuatnya orang filter sebagai penapisan darah kami. So protein memang sepatutnya menahan dalam urat darah. Ia sepatutnya indah keluar betul dalam air kencing itu. So apabila sel-sel yang urat darah itu ada mengalami kerosakan, so filter itu jadi bubus. So macam pipe leakingnya orang. So protein itu orang itulah leaking through the buah pinggang yang masuk dalam air kencing. Jadi bukankan menakut-nakutkan penonton kita ni dirampai pagi. Kalau terjadinya ada simptom-simptom macam ini, jadi ya tahu habis kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi mereka yang berisiko ini antara-antaranya ialah ani kan maksudnya. Jadi mungkin dapat doktor kongsikan lagi apakah mungkin tips mengetahui yang ketania itu sebenarnya berisiko untuk mendapat penyakit seperti ini. So risiko-risiko ini yang common lah. Nombor satu risiko itu kalau pesakit itu mempunyai masalah kencing manis. Nombor dua, kalau mereka mempunyai masalah tekanan darah tinggi. Ketiga, kalau orang ada masalahnya orang berat badan yang berlebihan. Dan mereka-mereka yang berumur 50 tahun ke atas. Ini pesakit-pesakit yang merokok, mereka yang mempunyai orang keluarga yang mempunyai masalah buah pinggang. Ataupun mereka-mereka yang mempunyai masalah orang dari segi buah pinggang tu, mungkin orang ada terdapat genetics. Satu saja buah pinggangnya, atau ada masalah macam batu ke dalam buah pinggang. So mereka ni semua berisiko tinggi untuk mendapat penyakit buah pinggang yang kronik. Jadi doktor, bagaimana untuk kita mencegah penyakit buah pinggang ini? So kalau kirakan ada 8 pulang cara yang kami nyatakan. Pertama kali ialah untuk memakan makanan yang seimbang. Okey, menjaga kesihatan dan sentiasa aktif. Okey, untuk tidak merokok, mengawal tekanan darah tinggi, mengawal orang punya kadar gula dalam badan, menjaga berat badan mereka, dan untuk untuk mengelakkan makan itulah macam ubat-ubat tradisional atau suplemen yang tidak diperlukan. And then kalau mereka-mereka yang macam orang ada risiko-risiko untuk buah pinggang ni, kami galakkan actually untuk pergi ke pusat-pusat kesihatan untuk minta cek. Untuk cek orang punya darah, cek air kencing mereka. Sebab lebih baiknya orang dicek awal supaya dapat dielakkan orang buah pinggang tu sudah tahap teruk dapat diselamatkan. Mungkin lebih memudaratkan untuk pesakit kami. Mungkin untuk membantu kali secara mengurangkan orang-orang yang berpenyakit buah pinggang ini di negara Bunda Darussalam ialah menambahkan ilmu pengetahuan. Mungkin saja, dan kita percaya apabila adanya peningkatan ilmu pengetahuan ini, orang akan mulai sadar. Kita percaya saja di dunia adanya sambutan Hari Buah Pinggang ini supaya kita ini memfokuskan satu hari ataupun hari-hari berikutnya tentang kesedaran kita ini pentingnya menjaga buah pinggang kita ini. Mungkin doktor dapat berkongsi kalau di Brunei macam mana sambutannya tu. Hari Buah Pinggang Sedunia ni lurus ngam-ngam mingguan ni. Ngam-ngam sebenarnya. So Hari Buah Pinggang Sedunia ni ia disambut setiap hari Khamis minggu kedua. Setiap tahun. So orang misi utamalah untuk Hari Buah Pinggang Sedunia ni ialah untuk lurus tu meningkatkan pengetahuan mengenai penyakit buah pinggang. Untuknya orang memberi kesedaran kepada kami punya rakyat di Brunei juga untuk berkenaan dengan masalah buah pinggang, cara pencegahan dan cara untuk orang hidup dengan masalah buah pinggang itu. Pada tahun ini tema Hari Buah Pinggang Sedunia, in English they call it Living Well with Kidney Disease. So temanya ni sedikit berlainan dengan tema-tema sebelumnya. So dalam Melayunya yang kami hidup sejahtera dengan penyakit buah pinggang. So maksudnya tu bagi
orang yang memang sudah ada penyakit buah pinggang itu bukan untuk berputus asa. Betul. Okey, untuk teruskan kehidupan. Bagi harapan. Untuk membagi harapan pada mereka ini bahawa mereka dapat membuat apa aktiviti-aktiviti yang orang lain lakukan. Orang dapat keluar bersama keluarga, dapat berjalan-jalan. Hanya mereka perlu memfokus dan ditolong untuk menjaga simptom-simptom atau masalah kesihatan orang. So mesti dibagikan semangatnya orang. Dan bolehnya orang dibiarkan cematu saja sebab mereka ni pun memerlukan banyak support daripada keluarga dan kawan-kawan. Ya, alhamdulillah. Jadi itu sedikit yang kita ketahui bersama mengenai dengan penyakit buah pinggang dan juga diabetes, merupakan satu topik yang penting sebetulnya untuk kita ketahui bersama. Apakah air punya simptom-simptom, bagaimana cara untuk kita ni mencegah daripada penyakit pinggang dan juga diabetes ini. Mungkin sebelum kita menutup tirai bagi segmen kesihatan ini, ada pesanan daripada doktor sendiri secara in general, secara umumnya. Silakan. In general, dari segi adalah penjagaan buah pinggang. I think yang penting ialah jaga kesihatan semua orang ramai. Tapi yang penting juga ialah untuk tidak takut untuk membuat pemeriksaan. Kebanyakan orang takut kan jumpa doktor buah pinggang ini. Sebenarnya Takut kedapatan. Takut kedapatan satu, takut orang kena cuci orang. Kami sebenarnya reason kenapa kena suruh jumpa doktor buah pinggang itu ialah untuk mencegah buah pinggang mereka tu daripada orang makin teruk. So lagi awal orang jumpa doktor lagi bagus sebenarnya. So bukannya orang dibiarkan sampai tahap yang teruk baru kan jumpa kami, payah kami kan menyelamatkan, hanya dapat menolong untuk mengawal simptom-simptom mereka saja. Iya. Alhamdulillah. Baik, kita baru saja bersama dengan Yang Mulia Dr. Nurhanisah binti Haji Johan, iaitu Pegawai Perubatan Renal Jabatan Perkhidmatan Renal dalam segmen kesihatan kita ni, di mana pagi ini kita membicarakan mengenai dengan penyakit buah pinggang dan juga diabetes. Dan seperti biasa, nanti insyaAllah kita akan dapat berjumpa lagi, mana tahu ada kesempatan yang lainnya. Dan terima kasih kerana memberikan kesedaran kepada penonton Rapat Pagi tentang buah pinggang. Terima kasih. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam.